Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berjumpa dalam online video learning. Saya Zano Mokhtar Zainal Abidin akan bersama dengan anda dalam sesi online video learning. Subjek matter kita yang disampaikan adalah berkenaan dengan ISO 9001-2015, International Standard of Operations 9001-2015, yang mana diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dia berbunyi sebagai piawaian operasi antarabangsa 9001-2015 atau QMS, Quality Management System. So, sistem pengurusan kualiti. Mungkin dalam organisasi kita dah wujud sistem pengurusan, namun dengan pengenalan kepada ISO 9001-2015 ni, dia akan menjadi lebih mantap, lebih sistematik, lebih profesional dan membawa kepada continuous improvement, peningkatan yang berterusan. So, objektif program kita pada sesi kali ini, pertama sekali memberi penerangan yang jelas tentang ISO 9001-2015. Mungkin ada di antara kita yang tak faham, setengah orang ISO ni dia kata itu menyusahkan orang. Namun it's actually International Standard of Operation, sistem operasi atau sistem piawaian operasi antarabangsa. Dan 9001-2015 ni menekankan tentang Quality Management System, sistem pengurusan kualiti. Jadi kita nak faham secara mudah, secara ringkas, secara jelas. Yang kedua, objektif kita di sini nak mewujudkan kefahaman dalam mengurus dan mengelola sistem pengurusan kualiti organisasi sebaik yang mungkin. Kalau kita penyelia, bagaimana kita nak mengurus, nak mengelola sistem tersebut. Kalau kita pekerja biasa, bagaimana kita nak menjalankan tugas kita, mengubah sedikit tabiat, pendekatan kita dan mengamalkan sistem pengurusan kualiti yang baru. Tapi kadang-kadang kita lihat di sini ada juga organisasi yang sudah mendapat pengiktirafan ISO 9001-2015. Maka di sini kita nak mengenal pula kebaikan mewujudkan sistem pengurusan kualiti ini dalam sebuah organisasi. Bagaimana kita nak mencari ruang peningkatan, ruang mempermudahkan lagi tata cara kerja. Dan yang keempat kita di sini sebagai program kesedaran, awareness program. Kalau yang tak kenal, kalau yang baru, maka di sini kita mula nak memahami program ISO ni. Atau bagi yang sudah melibatkan diri dalam ISO 9001-2015, objektif program kita ini mungkin menjadi refresher program bagi kaki tangan organisasi. Dan online video learning ini is only a one-way aspect, pendekatan satu hala. Namun bagi organisasi di luar sana, kalau ingin untuk mengadakan perspektif online training dalam aspek ISO 9001-2015, bolehlah menghubungi kami di Professional Trainers Network, yang mana email dan homepage akan dinyatakan di pengakhir program ini. Okey, seterusnya pengenalan kepada ISO 9001-2015. Seperti yang saya nyatakan, pendekatan kita ni kalau boleh, seboleh-bolehnya kita nak mendekati dengan keadaan yang simplify, yang kita permudahkan dan kita tak nak complicate kefahaman kita di sini. Jadi kita akan pergi step by step perspektif dia. Pertama, pengenalan kepada ISO 9001-2015, Quality Management System ni. ISO 9001-2015 ni upgrade kepada ISO 9001-2008. Dan ia merupakan standard antarabangsa, piawaian antarabangsa yang menentukan keperluan untuk sistem pengurusan kualiti, Quality Management System, QMS. Apa yang maksudkan di sini, mana-mana organisasi yang telah mempunyai sertifikasi 9001-2015, cara bekerja, budaya bekerja, mempunyai piawaian yang sama di mana-mana organisasi yang telah diiktiraf ISO 9001-2015. Cuma pendekatannya mungkin berbeza dari sudut kategori
pengurusan atau kategori organisasi, setengah manufacturing, setengah service oriented, memberi perkhidmatan, setengah memberikan produk. Jadi di sini ada sedikit perbezaan daripada sudut klausa-klausa tertentu. Dalam ISO 9001/2015 ni, setiap organisasi menggunakan standard ataupun piawaian untuk memperlihatkan kemampuan, keberkesanan, efisiensi organisasi secara konsisten menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan dan peraturan sistem. Jadi kalau kita tengok di sini, memenuhi keperluan pelanggan. Definisi kualiti sebenarnya adalah memenuhi keperluan pelanggan. So, beza sistem bekerja kita terdahulu dengan apabila kita apabila kita menyesuaikan ISO 9001 ni, ya lebih memperkemaskan tata cara kita bekerja dengan dokumentasi, dengan borang, dengan SOP. Jadi, ianya tidak ada double standard. Okay? Dan perniagaan yang berjaya ataupun organisasi yang berjaya memahami nilai di sebalik sistem pengurusan kualiti atau QMS dalam ISO 9001/2015. Nilai daripada sudut komitmen kita kepada pelanggan, nilai daripada sudut kita menjaga tahap kualiti prestasi produk dan juga perkhidmatan. Jadi ini penting kalau kata sebuah organisasi, tidak kira sama ada swasta ataupun kerajaan, untuk menyampaikan perkhidmatan dan produk mereka yang berkualiti tinggi. Dan seterusnya dalam kita melibatkan ISO 9001/2015 ini, dia membawa satu perspektif yang dikatakan di sini continuous improvement, peningkatan berterusan dalam sistem organisasi kita. Makna kita bukan sekali buat dapat sijil lepas itu duduk senyap, tak boleh. Makna it is ongoing. Selalu kita mencari ruang pembangunan, ruang peningkatan ke arah menuju kecemerlangan dalam prestasi organisasi. Okey, seterusnya ISO 9001/2015 ini memperkenalkan aspek risk assessment, atau dalam bahasa Malaysia kita mengatakan penilaian risiko dalam sistem pengurusan kualiti. Ini pendekatan ini dalam perspektif ISO 9001/2015 ini menekankan atas dasar risk-based thinking ataupun pemikiran yang berdasarkan ke atas menganalisa risiko. Namun dikatakan di sini risk-based thinking ni, kalau dulu dalam versi lama 9001/2008 pada waktu tersebut dikenali sebagai preventive action atau preventive measures dalam separate clause. Namun dalam 2015, versi 2015 digantikan dengan dipanggil risk assessment ataupun analisa risiko. Namun penting untuk kita mengambil tahu bahawa apabila kita sebut risk assessment, tak semestinya kita memberi fokus kepada perkara negatif, hanya kepada masalah yang timbul, masalah dalaman dan luaran. Namun kita di sini kita juga mesti meluaskan analisa risiko atau risk-based thinking ni untuk mencari peluang yang memaparkan positive side of the risk. Makna kita setiap masalah ni dia ada aspek-aspek positif yang mungkin kita boleh take advantage untuk mempertingkatkan lagi perspektif peningkatan aspek organisasi kita. Dan dalam aspek ni ISO 9001/2015 dan menekankan juga tentang continuous improvement, peningkatan berterusan yang mana dia memantapkan lagi sistem pengurusan kualiti sebuah organisasi. Dan continuous improvement ni sebenarnya membuka ruang untuk kita menganalisa
aspek-aspek peningkatan yang boleh kita lakukan dalam sebuah organisasi. Saya selalu menekankan dalam aspek 1% improvement per day. Jadi kalau setiap daripada kita mencari ruang langkah peningkatan dalam sudut bidang kerja kita, setiap seorang dalam organisasi 1% setiap hari, kalau dah 365 hari, kita akan ada lebih kurang 300% of improvement dalam organisasi kita. Continuous improvement ini bertujuan untuk memantapkan lagi hala tuju organisasi secara strategik dalam sistem pengurusan kualiti, yang mana organisasi kita akan lebih dihormati oleh pelanggan dan siapa sahaja yang berinteraksi dengan pihak kita. Jadi dalam aspek ni, kalau kata organisasi kita ni kategori di bawah perniagaan, bisnes, mana kata kita akan wujudkan organisasi kita sebagai pesaing yang konsisten dalam delivery kita dalam sudut aspek produk, dalam aspek perkhidmatan dan sebagainya. Kalau kita ni badan-badan kerajaan atau separa kerajaan, maka kita akan memantapkan lagi perkhidmatan yang kita berikan kepada orang awam. Okay? Dalam aspek kita akan mengkaji semula risk assessment kita dari masa ke masa, kita akan mencari ruang untuk proses continuous improvement. Okay? Jadi dalam aspek ni, organisasi kita ni akan lebih mantap kerana setiap perkitangan, kecekapan dia akan meningkat. Setiap proses kerja akan menjimatkan masa, mengurangkan kos dan menambahkan lagi kompetensi sumber kemanusiaan dalam organisasi. So, banyak dikatakan di sini faedah ISO 9001:2015 ataupun apabila organisasi kita mengambil kira untuk mendukung sistem pengurusan kualiti. So, dalam usaha meningkatkan prestasi operasi, kita sudah tentu akan mengurangkan kesilapan dan meningkatkan, bagi saya meningkatkan performance. Justru dalam jangka masa panjang akan meningkatkan keuntungan. Satu aspek lagi, apabila kerja kita ni jadi mudah, ringkas, sistematik, cara kita buat kerja pun kita akan rasa seronok dan ini menjadi satu sumber motivasi. Namun kalau selalu kita berhadapan dengan ketidakpuasan hati pelanggan, integriti organisasi kita dalam jangka masa panjang akan turun dan motivasi pekerja juga akan tergugat kerana kita kehilangan efisiensi dan keberkesanan bekerja. Jadi dalam aspek ISO 9001:2015 ni banyak faedah kalau kita ikut. Dan satu prinsip dalam aspek ISO 9001:2015 Quality Management System ni, apa jua yang kita lakukan, apa jua tindakan yang kita ambil, jalan-jalan penyelesaian masalah, semuanya mesti mempunyai bukti. Sebab tu dia kata evidence based decision making. Bagi saya, evidence based action, apa yang tindakan kita lakukan mestilah ada bukti, facts, mesti ada dokumentasi, mesti ada SOP atau forms and format dan pelbagai lagi. Dan dari sudut QMS juga yang menitikberatkan dalam aspek relationship management, pengurusan perhubungan dengan kita punya customer, dengan kita punya supplier, vendor, dengan badan-badan berkanun dan sebagainya, mudahkan lagi perjalanan pekerjaan kita. Kalau kita tidak mempunyai sistem yang baik, sudah tentu sebuah organisasi akan berhadapan dengan pengurusan perhubungan yang tidak begitu lancar. Jadi untuk kita lihat konteks ISO 9001:2015, banyak dia punya kepatuhan yang kita mesti ikuti, banyak perubahan yang kita mesti lakukan, tetapi ianya akan membawa faedah dalam jangka masa panjang. Jadi kita perlukan, sekali lagi saya ulangi,
kita perlukan komitmen yang tinggi bila kita ingin mendekati ISO 9001-2015 QMS, dan kita mesti berfikiran positif dalam mendekati aspek ISO. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai setakat ini kita menyampaikan penerangan sedikit tentang aspek ISO 9001-2015 yang akan memberi kita sedikit gambaran, sedikit perspektif, sedikit kefahaman. Namun ini hanya pengenalan, just an introduction. Dan untuk video yang akan datang, kita akan melihat perspektif high level structure of ISO ataupun struktur di sebalik ISO 9001-2015. Jadi kalau kita boleh lihat di slide ni, daripada 01, klosa 0, 1, 2 dan 3 daripada pengenalan, yang mana kita akan takarkan dalam kita punya quality management system QMS kita ataupun quality manual kita. 0, 1, 2 dan 3 selalunya tidak ditekankan dalam perspektif ISO 9001-2015 sebab dia hanya standardized. Copy paste saja dia orang letak dalam manual ni. Jadi cuma dia refine sedikit, bergantung ke atas industri atau organisasi kita. Namun seterusnya kalau kita lihat di sini, ini yang ditekankan daripada sudut kelas 4, 5, kelas 6, kelas 7 sampailah kelas 10. So yang mana ianya di dalam kitaran plan, do, check, action. So ada juga yang menyoalkan kenapa hanya 4 sampai 10. 1, 2, 3 ni pasal apa kita tinggal? Sebab dia begini, 1, 2, 3 ni tidak diaudit. Klosa 4 sehingga klosa 10 akan diaudit, subjected to auditing. Jadi sebab tu ditekankan klosa 4 context of organization, klosa 5 leadership, klosa 6 perancangan atau planning, klosa 7 support, sokongan, 8 operation. So 8 ni dia besar, dia sendiri satu saja sebab ini apa yang kita akan lakukan dalam aspek ISO 9001-2015 dalam organisasi kita. 4 sampai 7 ni dalam aspek perancangan, menyediakan perkara-perkara tertentu. 8 ni operational. Kemudian proses 9 performance evaluation yang memberi fokus kepada measurement. Kita menyukat, membuat analisa dan sebagainya. Dan yang paling penting kita di sini auditing termasuk di dalam proses 9. Seterusnya proses 10 memberi fokus kepada improvement ataupun continuous improvement. Kalau ada yang kita tersilap lakukan sesuatu, maka kita akan perbetulkan semula, dan kalau yang dah kita lakukan sebaik mungkin, kita akan cari ruang untuk mengerjakan. Dan kita mula mengawal langkah masuk dalam ISO 9001-2015 ni proper dari kita sini. Kita akan beri fokus lihat kepada klosa 4, konteks organisasi. Jadi kita melihat kita punya organisasi, bagaimana kita nak mengenal organisasi kita, apakah isu yang timbul di dalam organisasi kita. Dia kata internal issues, isu dalaman, external isu luaran. Jadi kita akan terangkan dengan lebih lanjut dalam video akan datang. Juga dalam klosa 4 kini diwujudkan pihak berkepentingan, interested parties. Okay? Contoh seperti customer, pelanggan, vendor, supplier, okay? Regulatory bodies, badan-badan berkanun yang ada impact ke atas perjalanan organisasi kita. Kalau dalam bidang training, sudah tentu tidak bukan lagi kita pembangunan sumber manusia berhad di bawah Kementerian Sumber Manusia yang mengawal perjalanan latihan pembangunan sumber manusia. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan
atau mana-mana pihak organisasi yang ingin penerangan lebih lanjut, boleh hubungi kita di protrainersnetwork@gmail.com. Sebarang soalan dan sebarang komen ataupun sebarang idea untuk dikongsikan, we welcome such thing. Juga kalau kita ada organisation atau organisasi yang ingin untuk adakan interactive training, kita ada interactive training melalui Zoom. Jadi yang ni please contact us further untuk further discussion. So sehingga kita berjumpa kembali dalam video seterusnya. Please simplify matters in ISO, permudahkan perjalanan ISO. Sekali dengar video ni mungkin kadang-kadang blur juga, banyak informasi input yang nak disampaikan. Jadi play, pause at your own discretion, dan cuba kita faham sabar sedikit. ISO ni dia, kalau kita fikirkan secara yang mudah, maka ianya akan jadi mudah. Kalau kita fikir ianya susah, kompleks, sudah tentu ianya akan jadi susah dan kompleks. But we are always here to serve you, to assist you. So terima kasih, salam ceria, be safe, ikut SOP, dan berjumpa kembali dalam next online video learning.